Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara yang saya amat hormati, kebelakangan ini ramai yang mula bercakap tentang parti Anwar Ibrahim, yaitu PKR. Selain daripada jawatan nombor 2 parti, yaitu Timbalan Presiden PKR, di mana jawatan ini ataupun kerusi ini menjadi kerusi yang panas, dan pertandingan di antara Nurul Izzah dan Rafizi Ramli. Adakah Rafizi yang menyandang jawatan tersebut boleh dikalahkan oleh putri kepada Presiden PKR sendiri? Nah, saudara-saudara, akhirnya berkaitan dengan ini, bagi saya ini adalah pemecatan mengejutkan ramai. PKR pecat 28 ahli termasuk 3 pemimpin anggota I2 parti. PKR memecat 28 ahli termasuk 3 pemimpin yang menang pada pemilihan cabang parti itu selepas disahkan mempunyai keahlian dalam parti politik lain. Setiausaha Agung PKR Dr. Fuzia Saleh berkata, proses semakan dan pengesahan keahlian oleh Majlis Pimpinan Pusat MPP Parti. Pada peringkat awal, sebanyak 36 ahli dikenal pasti dan tindakan pemecatan telah disahkan oleh MPP selepas selesai penamaan calon di peringkat cabang. Tetapi mereka, individu yang dipecat, ada tempoh 2 minggu untuk merayu. Daripada jumlah itu, hanya 11 individu mengemukakan rayuan, disertakan dengan bukti komitmen mereka kepada perjuangan parti. Mereka kemudiannya diterima semula sebagai ahli. Fuzia menjelaskan tindakan susulan turut diambil selepas proses pemilihan cabang selesai, melibatkan pemecatan 3 lagi pemimpin parti, yaitu Ketua Cabang Jempol, Ketua Cabang Pasir Salak, serta Ketua Wanita Cabang Besut. Beliau menegaskan proses mengesahkan setiap aduan bukan sesuatu yang mudah, kerana kebanyakan bukti yang dikemukakan tidak lengkap dan susunan garis massa juga kabur. Kami sering menerima aduan tentang keahlian 2 atau 3 parti. Jadi saudara-saudara, berkaitan dengan ini, saya tertanya-tanya, adakah sebenarnya di dalam parti PKR ini terdapat ahlinya yang sebenarnya menjadi duri dalam daging, ataupun sebenarnya menjadi pengkhianat? Nah, saudara-saudara, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, berkaitan dengan satu isu yang menjadi sebutan ramai orang, bukan sudah cerita kedai kopi, bukan lagi cerita dongeng ataupun cerita dibuat-buat, tapi berkaitan dengan skandal rasuah Sabah yang menjadi satu cerita ramai orang kerana melibatkan beberapa pemimpin-pemimpin, melibatkan beberapa wakil-wakil rakyat di dalam kepimpinan politik kerajaan negeri Sabah. Nah, saudara-saudara, setelah di dalam isu ini disebut nama Ketua Menteri Sabah, setelah nama Haji G disebut, kita tidak tahu beliau bersalah atau tidak, tapi nama beliau ada disebut di dalam skandal ini. Jadi, apa pula pandangan daripada parti-parti kepimpinan-kepimpinan politik yang lain di dalam negeri Sabah? Nah, akhirnya antara yang selalu bercakap berkaitan dengan isu ini adalah Parti Warisan yang terkini, saudara-saudara. Pemuda Warisan buat satu kejutan besar. Pemuda Warisan jangka Haji G diheret ke mahkamah dalam masa terdekat. Nah, ini satu kejutan besar untuk Haji G, untuk kepimpinan kerajaan negeri Sabah dan juga GRS. Pemuda Warisan menjangkakan pemimpin politik Sabah, termasuk Ketua Menteri Haji Jinor, yang didakwa terlibat dalam skandal rasuah berkaitan lesen cari gali mineral akan diheret ke mahkamah dalam masa terdekat. Adakah dengan ini, contohlah
Ketua Menteri Sabah Haji Jinor diheret ke mahkamah sebelum tarik pembubaran Sabah, sebelum tarik PRN 17 PRN Sabah pada tahun ini. Adakah beliau secara otomatis tidak layak untuk bertanding? Lebih teruk kalau Ketua Menteri Sabah ditangkap. Nah, ini menjadi pertanyaan lah. Sebab rata-rata komen yang saya terima daripada netizen mungkin bukan penyokong kepada Haji Ji memberikan cadangan ataupun mungkin ya cadangan. Mereka kata mereka tidak suka pemimpin yang rasuah. Nah, siapa pemimpin yang rasuah? Kita pun tidak tahu siapa, tapi kalau ada pemimpin yang rasuah, sudah pasti harapan netizen adalah mereka ini ditangkap. Ketua Pemuda Warisan Terence berkata demikian selepas PH dan BN mengumumkan kerjasama dalam PRN akan datang. Seluruh rakyat Malaysia, terutamanya orang Sabah, ingin tahu apa mesej yang dihantar oleh Kerajaan Persekutuan di bawah pimpinan PHBN berhubung keputusan meninggalkan JRS. Adakah sesuatu tangkapan akan berlaku terhadap Haji Ji? Speaker Dun dan 8 adun JRS yang didakwa terlibat dalam skandal rasuah. Kemungkinan besar mereka yang terlibat dalam skandal rasuah akan dituduh ke mahkamah dalam masa terdekat. Makna kata di dalam artikel ini, di dalam kenyataan Ketua Pemuda Warisan berkata, bukan saja nama Haji Ji yang mungkin boleh diheret ke mahkamah, tetapi 8 adun yang terlibat. Haji Ji yang juga pengurus JRS berkata gabungannya bersedia bertanding solo. Akan datang sekiranya PHBN sudah muktamad untuk bekerja sama. Ketua Menteri menegaskan bahwa parti Sabah mesti menjadi teras kerajaan negeri. Manakala, saudara-saudara, Anwar pula sebagai PM ada membuat kenyataan mahu Haji Ji mengetuai rundingan JRS PH. Jadi saudara-saudara, berkaitan dengan ini, Ketua Pemuda Warisan mendakwa Haji Ji mengemis kerjasama dengan PH sebelum ini untuk mendapatkan perlindungan berhubung skandal rasuah yang melanda pentadbirannya. Namun beliau gagal mencapai matlamatnya. Seluruh rakyat Sabah tertunggu-tunggu perkembangan seterusnya. Kita berharap 10 YB termasuk Haji Ji yang didakwa melakukan kesalahan rasuah dan salah guna kuasa akan menerima hukuman yang setimpal. Pada 29 April lalu menjangkakan, SPRM pada 29 April lalu menjangkakan laporan forensik berhubung video dakwaan rasuah melibatkan beberapa adun di Sabah berkaitan isu pelesenan lombong mineral. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki berkata, pihaknya sedang melakukan penelitian rapi terhadap semua 10 klip video yang diberikan memberi maklumat berhubung skandal rasuah berkenaan.